Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda penemuan Nissan Aceh jenis C yang dipercayai ada kaitan dengan zaman Sultan Mahmud atau lebih dikenali Sultan Mahmud. Mangkat di Julang, terletak di hilir Sungai Johor, Kota Tinggi Johor. Penemuan Nissan Aceh ini dijumpai oleh saudara Uzair bersama sahabatnya satu ketika dulu yang merupakan penduduk tempatan Kota Tinggi. Mereka sangat menghargai warisan sejarah terutama yang terkait rapat dengan negeri Johor. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini. Semoga ramai yang akan dapat manfaat dan pastikan anda menonton video ini sampai habis kerana ada rahsia yang besar yang ingin saya sampaikan kepada anda pada kisah kali ini. Penuh rimbun ni, gelap kau dalam ni. Tertutup. Saya jumpa pun benda ni dah rimbun. Penuh sampai sana tau. Last tadi saya pergi dengan Abang Lan pun kita kata wah sebab benda ni semak kan. Kali ketiga abang. Ni terbaru ni dah bersih alhamdulillah. Kesan mati semua rupa kan. Maknanya kau semua sampai bawah tau. Dapat tahu ada makam kat sini. Dapat bagi siapa yang begitu? Tak ikut hati. Macam kita pun dapat info cuma makam sini lah. Makam Cikidam. Abang Lam pun cakap dia tak jumpa makam Cikidam. Kalau dapat jumpa, lepas tu kau cubalah nampak macam tegak kita saja nak pusing. Dalam ni pun ada makam rupanya. Jarak di sini lah. Sebab dia ada lagi satu bawah kat pangkal dia tu. Ini dia punya sayap ni kepak dia. Dia naik. Dia dalam. Dia dalam. Ini maknanya bahagian daripada bahu ni ke atas. Di puncak. Ini macam dah patah. Ini macam dah pasang sedikit. Tak ada belakang. Ini ada. Ini ada lagi. Itu dah basah semua. Tu yang disengit.
Okey, Assalamualaikum. Saya Uzairhan. Saya penduduk sekitar sini juga. Minat tentang sejarah Batu Aceh ni. Okey, di sini saya dapat pertanyaan lah. Batu ni di sungai di Cikidam. Dia orang panggil ni makam Cikidam. Makam Cikidam. Berbatu Aceh. Kita tengok dia keadaan dia batu Aceh yang ditempah khas untuk perempuan. Kita pun tak pasti, tapi ini adalah batu Aceh perempuan. Sebab jikalau batu Aceh lelaki tu dia bulat ataupun petak segi empat. Ini diameter dia kita panggil lepeh. Okey, batu Aceh ni Cikidam ni kita pun dapat versi melalui setempat dan penulisan. Makam Cikidam ni adalah makam Dang Anom. Ya, makam Dang Anom yang telah dibunuh satu masa dulu dan dimakamkan jauh daripada Sultan Mahmud. Memang sangat dilepaskan ke sungai, seberang sungai. Ni kita pun hanya dapat tahu versi ni melalui kajian dan apa yang kita tahulah. Kita pun tak boleh nak bagi lebih, cuma kawan dapat jawab ini adalah makam Dang Anom. Selebihnya insya-Allah lah kita serahkan pada ustaz dengan Puan Nita. Dia boleh menyelusuri lebih dalam. Sama-sama kita boleh mixkan dan kita dapat perjalanan sejarah kita, insya-Allah. Sama-sama kita jaga sejarah kita. Okey, terima kasih. Saya Rosita. Daripada mata batin saya tak dapat lagi makam siapa yang di sebelah saya ni. Sebab yang saya dapat dia ada kaitan dengan lancang kuning, perahu yang besar tu. Itu je saya dapat tahu. Yang atas tu saya tak pasti. Tak pasti. Tapi yang nampak tu makam lelaki atau perempuan? Yang tu lelaki. Nampak lelaki. Lelaki. Kalau yang ni nampak yang ni saya nampak perempuan. Yang menjaga dia lelaki. Itu je lah saya dapat tahu. Tu anak dia. Anak pada ni lah, perempuan ni yang tak bernama ni. Saya tak payah nak cakap. Cuma bagi nama lancang kuning. Cuma dia kata ada kaitan dengan lancang kuning. Saya tak tahu cerita lancang kuning. Saya tak tahu. Itu je. Dia makam ni terletak kat sini, tahu kenapa? Sebab saya nampak perempuan ni berpakaian biasa je. Macam orang kampung. Biasa je pakai baju kurung. Dia tak ada melambangkan dia ni orang penting ke, orang istana ke. Tak nampak. Nampak orang biasa. Tapi tak tahulah kalau dia kerabat. Lepas tu berkahwin dengan orang biasa, saya tak tahulah. Sebab saya nampak dia biasa je, pakai baju kurung je. Satu makam ni dia yang nampak berapa jenazah orang? 2 lah, perempuan dengan anak dia. Perempuan dengan anak dia. Itu je lah saya tahu. Memang bahagian kepala lain, bahagian kaki lain lah. Mungkin dah tercabut ke, hilang ke, tak tahu. Itu yang digantikan dengan ni. Tengoklah kalau saya ada info lain, mungkin saya akan beritahu dengan Ustaz Nas lah. Yang apa yang saya dapat sekarang ni, itu je lah. Macam masih tanya-tanya lagi. InsyaAllah. Di saat video ini hampir untuk disiapkan, Puan Ita mendapat maklumat secara batin apabila terpampang satu layar di depan matanya macam menonton wayang, melihat 2 susuk tubuh wanita, seorang muda dan seorang nenek tua. Mereka sedang berdayung sampan ke hilir Sungai Johor sehingga di suatu tempat mereka berhenti dan mereka tinggal di situ. Perempuan muda tersebut kelihatan sedang gunting anak sulung dan dijaga oleh nenek tua tersebut. Pada waktu malam,
datang seorang lelaki bersama beberapa pengiring bertemu perempuan muda tersebut yang sedang buntingkan anaknya. Kemudian, beberapa ketika lelaki tersebut keluar dan beredar dari situ. Di ketika waktu sudah hampir masa untuk melahirkan, nenek tua tersebut menjadi bidan. Perempuan muda tersebut selamat melahirkan anak yang dikandungnya. Mereka dijaga dengan baik. Setelah kelahiran seorang bayi lelaki tersebut, lelaki yang sama datang bersama beberapa pengiringnya pada waktu malam bertemu perempuan muda itu dan anaknya. Setelah lelaki tersebut mengenal pasti jantina bayi tersebut, tidak berapa lama dia beredar dari situ. Sejak dari situlah lelaki tersebut tidak lagi datang menziarahinya. Sehingga beberapa bulan, nenek tersebut pula meninggal dunia setelah amanah yang diberikan kepadanya telah dilaksanakan dengan baik, iaitu menjaga perempuan muda itu sehingga selamat melahirkan anak. Perempuan muda itu masih menanti-nantikan lelaki tersebut datang menziarahinya, tetapi tidak juga kunjung tiba. Bagaikan dirinya dilupakan dan disisihkan. Ada niat untuk ke tempat lelaki tersebut tetapi tak kesampaian kerana terjadi pula tragedi di mana anaknya meninggal dunia dikala umurnya kurang dari setahun akibat mati lemas. Maka meranalah ibu muda tersebut beberapa lama akibat kematian anaknya itu. Kehidupan ibu muda tersebut diteruskan bersendirian dan meratapi nasib yang menimpanya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kini giliran ibu muda itu pula untuk pergi meninggalkan dunia apabila jatuh sakit. Akhirnya dia meninggal dunia dan dimakamkan di sebelah kubur anaknya. Itulah kisah makam ini. Ramai yang tertanya-tanya, siapakah mereka dalam cerita ini? Baik, saya akan beritahu kepada anda semua di video ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan bahawa apa yang saya sampaikan ini merupakan dapatan dari sumber batin. Setelah saya dan akak saya Puan Ita memohon petunjuk dari Allah. Saya hormati cerita versi rakyat tempatan. Bukan bermakna saya menolak versi rakyat tempatan. Di sini kita raikan setiap versi cerita yang ada. Terpulang pada anda untuk memilih atau berpegang pada versi yang mana. Apa yang diceritakan jadikan sebagai panduan dan pengajaran. Yang buruk jadikan sempadan dan yang baik dijadikan teladan. Tiada niat untuk menyinggung mana-mana pihak, sama ada yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Harap anda semua memahami tujuan dan niat video ini diadakan. Baik, saya teruskan. Makam ini adalah makam seorang wanita merupakan dayang istana Sultan Mahmud atau lebih dikenali Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Namanya ialah Dang Kenanga. Dang Kenanga merupakan gundik bagi Sultan Mahmud yang mengandungkan anaknya. Disebabkan Dang Kenanga dikenali sebagai dayang istana dan bukan gundik, Sultan ingin merahsiakan perkara tersebut, jadi diperintahkan salah seorang bidan istana untuk bawa Dang Kenanga keluar dari istana secara senyap-senyap tanpa pengetahuan orang ramai. Sultan Mahmud sendiri yang datang waktu malam secara senyap-senyap bertemu Dang Kenanga dengan beberapa pengiring. Nenek tua itulah bidan istana. Inilah makam bidan tersebut, sedikit jauh dari makam Dang Kenanga dan anaknya. Mungkin faktor hakisan muka bumi jadikan makam bidan sedikit tinggi dan nisannya terbenam. Makam Dang Kenanga di sini bersebelahan dengan makam anaknya yang masih dijaga dengan baik. Saya kagum dengan inisiatif generasi sekarang telah menjaga dan pelihara makam ini dengan mengadakan pagar. Dan saya dan tim sangat terkejut bila diberitahu makam ini dibersihkan sendiri oleh pemilik kebun sayur ini, walau dia berbangsa Cina. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kerana masih ada insan yang sayangkan sejarah walau berlainan bangsa. Sedangkan ada segelintir bangsa sendiri tidak pedulikan sejarah bangsa sendiri. Kaitan di mana Puan Ita ada sebut
lancang kuning ketika berada di makam ini, itu adalah sebagai simbolik di mana kisah lancang kuning yang perlu dilabuhkan dengan korban wanita bunting anak sulung. Lancang bermaksud perahu. Jadi sebenarnya yang nak disampaikan ialah dang kenanga bunting anak sulung. Itu sahaja. Tiada kaitan dengan sejarah lancang kuning. Boleh Google kisah lancang kuning sekiranya anda ingin mengetahui lebih lanjut. Inilah kisah yang dirahsiakan kepada rakyat oleh pihak istana atau Sultan Mahmud sendiri. Mungkin orang kampung terdahulu juga menyimpan rahsia ini sehingga akhir hayat mereka tanpa diberitahu kepada anak dan cucu. Seperti yang saya bagi tahu tadi, tiada niat untuk menyinggung mana-mana pihak sama ada yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Yang buruk jadikan sempadan dan baik dijadikan teladan. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Jadi itu saja video untuk kali ini. Diharap dapat memberikan petunjuk kepada pengkaji sejarah untuk terus membongkar dan kebenaran penerangan saya ini. Saya bukan pengkaji sejarah tetapi hanya membantu berikan sedikit petunjuk pada sesuatu sejarah secara batin. Apa pandangan dan pendapat anda untuk episod kali ini? Sila kongsikan di bahagian ruangan komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat dari video ini. Dan subscribe channel ini kepada yang belum subscribe. Kepada yang baru ke channel ini dan berminat untuk mengetahui eksplorasi yang lepas, masuk ke bahagian eksplorasi misteri mistik dan scroll di ruangan video. Anda juga boleh bantu saya dengan membeli baju eksplorasi misteri mistik ini di Shopee untuk saya mengumpul sedikit dana untuk teruskan rancangan eksplorasi misteri mistik ini. Tanpa sokongan anda sukar untuk saya teruskan program ini. Dapatkan maklumat lanjut berkenaan pembelian pada bahagian description di bawah video ini. Jadi sampai di sini saja video kali ini dan jumpa kita di episod yang akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.